Alhamdulillah, kita sambung semula dalam perbincangan kita. Kita tadi sebut kita nak Islam tak halang hiburan. Setengah orang kadang-kadang dia rasa bila kuat Islam ni dia tak boleh dengar orang menyanyi dah, tak baik. Tak. Islam tak kata. Bila kuat Islam ni dia tak boleh tengok pertunjukan-pertunjukan yang mana baik, yang ada pendidikan, yang dapat manusia itu meregangkan ketegangan hidupnya. Jadi kadang-kadang orang salah faham tentang Islam. Tapi kita dah betulkan tadi. Sekarang yang kita nak betulkan ialah pihak yang berhibur ini yang berlebihan daripada kadar yang patut. Tema ataupun bunyi slogan, hiburan tak henti-henti umpamanya. Hiburan tanpa sempadan umpamanya. Ini perkara yang sebenarnya dalam Islam hiburan ada sempadannya. Dan hiburan dalam Islam pun ada perhentiannya. Manusia bukan 24 jam berhibur. Dia kena berjuang, kena bertanggungjawab, kena menunaikan amanah, kena bergerak, bekerja, mencari rezeki, beribadat. Ruang diberikan, kadang-kadang dia beriadah, bersukan, kadang-kadang dia ambil sikit untuk dia berhibur. Ini tak apalah. Tetapi apabila dia telah letakkan hiburan tanpa henti-henti dan himpunan tanpa sempadan itu menjadi slogan yang disebut, maka kita akan merosakkan masyarakat dan negara kita ni. Duka cita anak muda, saya kadang-kadang orang barat ini, dia memang industri dalam hiburan ni. Lebihnya sikit dia daripada kita ialah, pertama, dia luas, bersifat international. Dia menjana wang. Kadang-kadang, senantiasa industri hiburan itu mendatangkan pulangan ekonomi yang besar pada negara mereka. Sekali dia menyanyi, entah berapa ramai yang lain. Sekali satu isu yang dibuat oleh Paris Hilton, berapa banyak majalah yang laku. Sekali Britney Spears buat isu, berapa banyak nanti isu-isu alam dunia ni orang beli dia punya bahan dan seumpamanya. Macam-macam lah lagi Michael ni. Tapi dalam dunia Islam dan dunia orang kita, kebanyakan hiburan ni hanya akan membazirkan wang bagi orang-orang rakyat itu sendiri. Kalau kita tidak kawal ya. Kadang-kadang hanya pembaziran yang berlebih-lebihan, beli bahan-bahan hiburan ni sampai kadang-kadang tidak tahu batasannya lagi. Dan kadang-kadang bergaduh kerana hiburan. Dan kadang-kadang manusia pergi, anak-anak muda tak boleh dikawal oleh ibu bapanya. Kenapa? Kerana minat dia kepada artis tertentu. Saya bukan marahkan artis tu. Saya marah ni orang yang dapatkan orang yang berhibur ni, yang tidak mengikut batas-batas yang sepatutnya. Kadang-kadang yang tak tahu dia kehidupan dia. Hilang mak bapak dia cari pergi mana. Pantang ada konsert. Kalau ada 24 konsert satu hari, 24 konsert dia pergi. Dan dia tekan tiru gaya. Sehingga kita, oleh kerana berhibur tu lebih dulu kita menghadapi gejala black metal dan seumpamanya. Kerana dia anggap itu satu hiburan. Muzik ganas, pakaiannya yang hitam, pakai hitam semua. Kalau artis tertentu buka pusat, semua buka pusat je gayanya. Ini semua kerana kita tidak faham apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hiburan. Dalam masa yang sama, dunia Islam kena ada alternatif. Dan perfilman umpamanya saya sebut. Filman. Kita nak filem yang baik. Filem yang baik ni kalau filem agama, bukan maksud saya filem agama ni mesti pakai lebay semua dalam filem itu, tak. Tetapi mesejnya betul. Misinya betul. Filem Children of the Heaven yang dibuat oleh Iran hanya menceritakan tentang kasut. Bagus. Berapa kali dia menang di peringkat festival international antarabangsa. Tak ada apa. Tak ada pun aksi-aksi ganas ataupun aksi-aksi liar. Tapi dia boleh menang. Saya minta penerbit filem ini mengeluarkan filem, bila dikatakan filem yang bersesuaian dengan Islam, bukan mesti ada zikir, pegang buah tasbih, buah labuh, pakai lebay. Tak, sama sekali tidak. Kadang-kadang kita anggap yang kata Islam tu, kalau ada filem tu ada orang pakai jubah, ada janggut, pakai tasbih, itu filem Islam. Tak. Filem Islam ialah filem yang menonjolkan nilai-nilai yang positif, yang membuang unsur-unsur yang negatif, dan cara hidangan filem itu, jalan ceritanya, kesemuanya tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam. Dan ini adalah salah satu jalan dakwah pada zaman kini.
Saya menyeru kepada pihak-pihak yang mempunyai bajet yang besar tentang agama dalam negara ini, menggunakan peruntukan untuk menghasilkan filem. Kerana orang sekarang ni nak berhibur, dia nak tengok filem, kita bagi filem yang baik. Kalau Iran boleh buat banyak filem-filem dia yang tak memerlukan aksi lucah dan liar, mengapa kita tidak boleh? Kalau dia boleh menumbuhkan institusi dia sendiri yang menghasilkan filem-filem yang baik ini, mengapa tidak? Walaupun kita berbeza tentang mazhab dengan dia dan pandangan-pandangan agama tentang dia, tapi dia telah pergi setapak ke hadapan dan kita patut buat. Malangnya kita saban hari membuat berbagai-bagai hiburan, tapi kita tidak bergerak kepada hiburan yang tidak menyanggahi syariat. Dan mudah-mudahan dengan sentuhan-sentuhan yang saya sebut dalam rancangan ini, mudah-mudahan kita akan bergerak pada hiburan yang tidak menyanggahi syariat, yang lebih luas konsepnya, yang memberi manfaat kepada rakyat dalam negara ini. InsyaAllah sehingga kita bertemu lagi pada rancangan yang akan datang dengan tajuk-tajuk yang lebih penting. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar tetap benar. Berkata benarlah walaupun sukar. Kerana pada yang benar adanya sinar. Yang benar tidak boleh diganti tukar, sekalipun cuba disangkar oleh yang makar. Kerana yang benar itu benar, sekalipun ada yang bersikap hambar. Hantarlah bicara yang benar, agar mengalir ke setiap alur dan datar, ke hutan belukar dan paya terbiar, ke desa yang pudar dan bandar yang besar. Nyatakan yang benar di daerah yang hambar dan kota mekar, di akbar tersiar, juga TV dan radio terpancar. Untuk si miskin yang terlantar dan si kaya yang tersandar, cakaplah yang benar walaupun tidak dibenar, sekalipun disanggah tegah, disambar kasar. Kerana Tuhanmu adalah Tuhan yang maha benar, Rasulmu ialah obor sabar cahaya sinar. Buat yang benar, maka yang benar itu tetap benar.